Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Mahsyar. Dan kita telah berada pada siri yang ke-16 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi sebagai peringatan untuk diri sedikit sebanyak daripada buku Mahsyar, Something to Remember, yang mana penulis menerangkan kepada kita satu demi satu alam yang telah lalu, yang kita telah lalui, yang kita sedang berada, dan alam-alam yang bakal kita lalui. Mudah-mudahan menjadikan kita dapat membuat persiapan lebih rapi dalam untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen. Ada Ayu Rasulan, kemudian Farid Abdullah Pak, Rich RS, serta Alia Sri Ayu, dan juga semua Nurul Fahriza, dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB, ahlan-ahlan Ummi Zayhadi, Kamiza Muhammad Amil, Kamaria Kamruz Zaman, Ummu Wazif, Razita Abdul Manaf, Indun Hashim, Nazlina Sanin, Marwani Ahmad, Az-Zahra, Zainun Hadi, Safia Sapian, Mahiran Muda, Haji Razai, Syed Ahmad, Yaya Lia, Echa Yunus, Zainun Abdul Rahman, Bunga Lawang, Maria Musa, Cik Mas Syarif, Zabaria Muhammad Yusuf, Ija Rahman, Mazia Yusuf. Kemudian Kamisa Atan, terima kasih banyak-banyak Ija Rahman, Nur Azzah, Syed Ahmad, Fidah Ida, Mazna Abu Bakar, Aziza Izzah, Marilyn Soni, Zaliha Kamaruddin, dan juga ahlan-ahlan Romina's Kitchen, serta Yaya Lia, serta ahlan-ahlan Rosina Cikman, serta ahlan-ahlan Kak Langsu, Razak Ajak, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita, dan kita telah berada pada muka surat yang ke-71. Penulis secara ringkas telah menerangkan kepada kita tentang alam roh, disusuli dengan alam yang kedua yang kita telah baca semalam, iaitu alam rahim ibu, alam kandungan. Dan setiap daripada satu alam ini diletakkan dengan tajuk yang mudah untuk ingat. Contohnya alam roh pada waktu itu diingati dengan perjanjian ataupun perjanjian yang telah kita lupakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam rahim pula kita ingati dengan permulaan bagi satu kehidupan. Bagaimana Allah cipta tubuh badan, bagaimana Allah tiupkan roh ke dalam tubuh badan, tubuh badan dan juga jasad. Dan di sini pada muka surat yang ke-71 penulis membawakan tajuk alam yang ketiga, dunia yang sementara
dunia yang merupakan jambatan bagi akhirat. Lalu apa yang kita lakukan di dunia, kita akan nampak hasilnya di hari akhirat. Sebab itu sabda Nabi SAW, seperti mana kamu hidup, maka begitulah kematian. Apa yang kamu tanam, kama tazra'un, apa yang kamu tanam, itulah yang akan disemai. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pula, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah." Seseorang yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarrah, dia akan melihat hasil dan kesan serta manfaatnya. Dan orang yang melakukan syarrah, kejahatan, walaupun sebesar zarrah, pada waktu itu dia pasti akan melihat hasil dan juga kesannya. Maka pada muka surat yang ke-71, penulis meletakkan tajuk dunia yang sementara, dunia yang merupakan jambatan bagi akhirat. Kita nak dapat sesuatu di hari akhirat adalah berdasarkan apa yang telah kita buat di dunia yang sementara ini. Maka muka surat yang ke-72, penulis memulakan tajuk tentang dunia yang kita berada sekarang, yang setiap daripada kita, dan di dunia lah juga pertemuan kita. Saya tak pasti kalaulah kita ada bertemu di alam roh, kalaulah kita pernah bertemu di alam yang pertama, dan manusia pernah bertemu di alam roh, dia hidup daripada alam roh. Tapi kebanyakan daripada kita bertemu di alam dunia. Dan disebabkan kita bertemu di alam roh, mungkin kita selesa, kita bersama, ada yang dah join beberapa tahun pada waktu itu bersama di alam dunia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada pertemuan yang telah bermula daripada alam roh. Maka tajuk yang pertama daripada alam dunia ini, kata penulis, tangisan yang pertama. Tangisan yang pertama. Maka kata penulis, akhirnya setelah berada di alam rahim, di alam kandungan, keluarlah diri engkau yang mana masih suci itu daripada rahim seorang wanita yang dipanggil ibu. Masya Allah, kita lahir dalam keadaan suci. Sabda Nabi SAW mengingatkan peristiwa ini. Sabda Nabi, kullu mauludin, kullu, tiap-tiap maulud, kelahiran, yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan suci bersih, lahir di atas fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan tak ada hasad. Semua yang lahir dalam keadaan tak ada nak mengkhianati orang. Semua yang lahir dalam keadaan bersih dalaman luaran dia. Setiap bayi begitu. Sebab itu kalau kita tengok kanak-kanak ataupun baby, kan, pada waktu itu kita tengok sejuk je hati kita. Dan mereka pun tak kisahlah, walaupun berlainan bangsa, walaupun pada waktu itu berlainan latar belakang, walaupun daripada berlainan negara, tak faham bahasa. Kita tengok kalau baby-baby, semuanya pada waktu itu boleh duduk bersama, boleh main bersama, boleh pada waktu itu bergembira bersama, bersih. Cumanya bila dah dewasa ni, datangnya sangkaan buruk. Bila dah besar ni, datangnya sikap-sikap buruk. Bila dah besar ni, datangnya pada waktu itu sifat-sifat busuk daripada sifat-sifat yang tercela. Tapi manusia bila lahir, maka kata penulis, apabila kamu lahir dalam keadaan suci, bersih, hati bersih, dan pada waktu itu luaran pun pada waktu itu bersih. Bagaimanakah keadaan kita bila lahir? Kata penulis, dengan tangisan yang menyinari dunia pada ketika itu. Kenapa disebut tangisan yang menyinari? Walaupun menangis, tapi pada waktu itu banyak yang gembira dan bahagia dengan kelahiran kita. Ibu bapa gembira, doktor yang menyambut pada waktu itu gembira, ramai yang menunggu pada waktu itu bahagia dan gembira. Walaupun dengan tangisan, tapi tangisan yang menyinari dunia, tangisan yang membawa kepada bahagia. Cuba kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang dah tunggu
lama pada waktu itu untuk melahirkan, tunggu lama. Maka bila dia dapat anak yang pertama, bagaimana teruki kebahagiaan, senyuman, kegembiraan pada wajah dia. Walaupun anak tu lahir dalam keadaan menangis. Maka kita lahir satu dalam keadaan bersih. Dalaman kita terutamanya bersih. Yang kedua, kita lahir dalam keadaan menangis, tetapi tangisan yang membahagiakan orang yang berada di sekeliling kita. Kemudian apa yang berlaku? Lalu diperdengarkan laungan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Berkenaan tentang dalil azan, kita telah belajar dalam kitab Al-Azkar. Begitu juga iqamah, kita telah belajar dalam kitab Al-Azkar. Walaupun riwayat yang kuatnya adalah berkenaan tentang azan, namun Imam Nawawi kongsikan juga riwayat berkenaan tentang iqamah dalam kitab beliau Al-Azkar yang kita telah khatam dan kita telah baca. Nanti sahabat-sahabat boleh rujuk di sana. Maka bapa kita ataupun pada waktu itu ada orang yang telah azan pada telinga kanan kita dan telah iqamat pada telinga kita, telinga kiri kita. Dan ini yang patut kita lakukan bila dapat kelahiran. Dalam gembira, dalam pada waktu itu kita seronok bila ada kelahiran, sama ada anak maupun cucu, anak buah keluarga terdekat maupun jauh. Maka pada waktu itu kita amalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, azan dan juga iqamah. Dan kat sini kalau kita lihat, sebenarnya hidup kita ni ringkas sangat. Kita lahir disambut dengan azan dan iqamah. Dan nanti bila kita meninggal dunia, pada waktu itu diingati ataupun pada waktu itu dipisahkan dengan solat jenazah. Maka sebenarnya ringkas sangat hidup kita, dan memang realitinya sangat ringkas. Kerana setahun akhirat bersamaan dengan berapa ribu tahun dunia. Lalu kita hidup dalam keadaan sangat ringkas, iqamah, dan nanti bila meninggal dunia dihantar pulang, dimasukkan ke dalam kubur pada waktu itu dengan solat jenazah. Maka hakikatnya hidup kita hanya jarak di antara iqamah dan juga solat. Sangat sekejap, sangat sedikit, tapi dalam keadaan sekejap inilah kita boleh lupa Allah. Dalam keadaan sekejap inilah kita sempat bergaduh dengan manusia. Dalam keadaan sekejap inilah kadang-kala macam-macam yang kita lakukan yang sepatutnya kita tak boleh lupa. Yang kita adalah hamba yang perlu pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya baru perasan ramai yang berada di ruangan TikTok dan juga Facebook. Terima kasih Bro Aziz dan juga sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga di ruangan FB. Ahlan-ahlan kepada semua. Saya minta izin untuk minum. Sebabnya petang ni tak berapa sihat. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf, Allahumma salli ala Muhammad. Dia dah mula rasa badan tak selesa. Dia dah mula isyarat pada waktu tu nak demam. Tapi insya-Allah tak ada apa-apa. Dengan berkat doa sahabat-sahabat, dengan berkat doa semua, moga Allah anugerahkan kesihatan insya-Allah. Maka kata penulis, lalu ketika mana lahir diperdengarkan laungan azan di telinga kanan dan diiqamahkan pula di telinga kiri. Maka sebab itu bila ada kelahiran, inilah antara sunnah yang patut untuk kita lakukan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis, setelah cukup beberapa hari, engkau diberikan pula dengan nama yang begitu indah sekali. Nama yang baik. Setiap ibu bapa diinginkan yang terbaik untuk anaknya sebenarnya. Maka pada waktu itu akan diberikan nama yang baik. Dan dalam kitab Al-Azkar juga kita telah belajar bahawa Nabi SAW menyuruh kita untuk menamakan kelahiran baru dengan nama yang baik.
Kerana nama tersebut, sabda Nabi, akan dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluk. Dan Nabi SAW juga mengajar kepada kita, antara nama yang paling Allah suka adalah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Hamba Allah dan juga hamba Ar-Rahman. Itu adalah antara nama yang terbaik, sabda Nabi SAW. Tapi kalaulah kita nak letak dengan nama yang lain, maka pada waktu itu bukan sekadar fancy ataupun nama yang tak pernah orang ada yang kita nak ambil kira. Tapi bila kita nak berikan nama, maka pada waktu itu hendaklah mempunyai makna yang elok, makna yang baik, dan digalakkan nama-nama yang disukai oleh Allah dan Rasul. Begitu juga nama para Nabi, nama para sahabat, nama-nama orang yang baik dan juga soleh. Maka diazankan, diiqamahkan, diberikan nama yang baik. Kemudian ketika mana dah ada nama, engkau dibesarkan pula dengan penuh teliti dan kasih sayang. Kebanyakan pada waktu itu dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu. Walaupun dulu kalau kita perhatikan, ibu bapa kita tak ada apa-apa untuk membesarkan kita. Tak seperti zaman sekarang. Kadang-kala dulu ibu bapa tak ada apa-apa untuk membesarkan kita. Dalam keadaan kepayahan, kesusahan, mereka masih lagi beri yang terbaik untuk kita. Saya ingat lagi, walaupun ketika mana berada di Afrika Selatan, walaupun tak boleh balik setiap tahun, ketika mana belajar sana, tak boleh balik setiap tahun. Kadang-kala balik 2 tahun sekali, pernah ada balik 3 tahun sekali. Tapi bila dah habis belajar, bila dah besar, baru dapat tahu ketika mana belajar di sana untuk bagi duit belanja. Mak saya pada waktu tu, ayah memang dah kerja, mak pada waktu itu sanggup jual burger. Pengorbanan ibu bapa kita, pengorbanan sanggup pada waktu itu jual burger depan sekolah kepada murid-murid sekolah dan sebagainya. Lalu pengorbanan ibu bapa yang sebenarnya kalau kita dan mereka tak pernah cerita pun. Bila kita kadang-kala perlu duit, kadang-kala nak beli kitab, ada je, sampai sahaja. Yang mana mungkin pada waktu itu duit tersebut mungkin dipinjam, mungkin pada waktu itu mereka ada jual sesuatu, mereka pada waktu itu ada dapatkan dengan meminjam daripada yang lain dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu kita dibesarkan dengan kasih sayang. Dibesarkan dengan kasih sayang. Walaupun sebagai manusia, kadangkala pada waktu itu kita rasa tak syukur, kadangkala kita rasa kita dibesarkan dalam serba kekurangan. Kadangkala perasaan itu datang. Semua manusia kadangkala ada perasaan tersebut. Tapi hakikatnya, realitinya, ibu bapa kita telah cuba berikan yang terbaik. Cuma pada waktu tu dia tak adalah nak beritahu kita, dia tak adalah nak cakap dengan kita struggle dia, kesukaran dia, kepayahan dia, bagaimana pada waktu itu dia sanggup beri segala-galanya untuk setiap daripada kita. Kita kalau nak bagi ibu bapa, macam-macam yang kita cakap, pokpet. Padahal kita bagi tak seberapa pun. Ibu bapa kita selalunya mereka berikan segala-galanya dan langsung tak cakap apa-apa. Langsung pada waktu itu tidak cerita apa-apa. Maka sebab itu kata penulis, lalu engkau telah dibesarkan dengan penuh teliti dan pada waktu itu kasih sayang. Dah ada nama yang baik, dah diazan dan diiqamahkan, dibesarkan dengan kasih sayang. Maka inilah maksud daripada suratul Mu'minun ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Jom kita buka Al-Quran, ayat yang ke-12 hingga 16. Kalau yang ada Al-Quran boleh buka sebentar, saya maklumkan surah yang ke-23 Al-Mu'minun, surah surah yang ke-23, betul. Surah yang ke-23 pada ayat yang ke-12 hingga 16, muka surat 342. Mana yang ada Al-Quran maka boleh buka Al-Quran. Muka surat 342 surah yang ke-23 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16.
Maka firman Allah secara ringkas tentang fasa demi fasa kehidupan yang telah kita lalui dan bakal kita lalui. Firman Allah pada ayat yang ke-12, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah. Kita berasal daripada tanah. Sulalah min tin, daripada pati yang berasal daripada tanah. Kemudian pati tanah tadi datang balik. Tak putus asa datang. Nak bagi salam juga ke? Macam mana boleh terlepas ni? Tak apa, dia dah datang. Tapi malu sikit. Mana? Dah, nak bagi salam je. Mana tuala dia? Dia nak mandi ni. Macam mana boleh terlepas? Walhal dia ada 3 orang kakak yang jaga dia. Lajunya berangkat sekarang. Nanti kalau boleh jalan macam mana? Nak bagi salam Okey, sekejap. Malu. Okey, kejap, tutup dulu. Malu. Tutup dulu. Nak bagi salam, Bagi salam je. Kejap dia bagi salam, Okey. Malu. Okey, bagi salam. Assalamualaikum semua. Okey, nak mandi ni. Di sini, ni kat TikTok. Itu salam macam tu, Okey, angguk-angguk kepala. Okey, Okey, dah. Okey, dah. Abi pun nak ngajar ni. Ada lagi 9 minit je. Macam mana boleh terlepas ni? Laju tu angkat. Okey. Lalu kita lihat balik pada ayat Al-Quran. Maka pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, kami telah jadikan kamu daripada pati, yang mana berasal daripada tanah. Dan pati tersebut masuk ke dalam rahim ibu melalui bapa dalam bentuk air mani. Tapi air mani tersebut berasal daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfah. Ada sebahagian menyebut tanah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Lalu pagi tadi dalam kereta anak saya Aminah, dia kata tanah. Macam pagi tadi ke semalam, daripada tanah. Mana tanahnya? Tak bau tanah pun. Dia katakan kita berasal daripada tanah. Maka asal-asal kita adalah daripada tanah. Saya dah hilang dah muka surat tadi bila Atiyah ni datang. Okey, lalu dimasukkan ke dalam rahim ibu dengan bentuk nutfah, dengan bentuk air mani, setitis air mani. Lalu air mani tersebut diletakkan di mana? Pada ayat yang ke-13, fi qararim makin, pada tempat yang sangat kukuh, iaitu rahim ibu. Dan dalam rahim ibu itulah diberlakunya proses penciptaan manusia. Bagaimanakah proses penciptaan manusia? Allah ceritakan pada ayat yang ke-14 pula. Firman Allah, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah." Maka kami ciptakan daripada air mani tersebut menjadi alaqah, segumpal darah, sebuku darah. Daripada alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami ciptakan daripada gumpalan darah tadi menjadi ketulan daging, seketul daging. Daripada daging tadi firman Allah, fa khalaqnal mudghata idhama. Daripada daging yang lembut Allah cipta tulang yang keras. Dahsyat ciptaan Allah. Benda yang lembut boleh melahirkan benda yang keras, iaitu tulang belulang manusia. Kemudian firman Allah, bila telah adanya tulang, fakasawna, lalu kami pakaikan, kami balutkan al-izama, tulang belulang tadi, lahma, dengan daging yang lain, lapisan daging. Sebab itu lapisan daging yang luar pada waktu itu ianya adalah nipis, kerana Allah ta'bir dan sebutkan sebagai pakaian yang dipakaikan di atas tulang belulang. Kemudian firman Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Daripada titisan air mani yang masuk ke dalam qararim makin, tempat yang kukuh, kami telah membentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Dahsyat ciptaan Allah. Masuk ke dalam tempat yang kukuh, qararim makin, dalam rahim ibu, masuk dalam bentuk setitis air mani. Proses menjadi firman Allah, khalqan akhar, ciptaan yang lain, boleh bergerak, boleh berfikir, ada perasaan, pada waktu itu boleh makan. Masya Allah.
Bayangkan ciptaan Allah, daripada tanah air mani. Air mani menjadi manusia. Kembali semula kepada tanah bila tiba waktunya nanti. Sebab itu firman Allah pada ayat yang ke-14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu je yang mampu kita ucapkan. Sahabat-sahabat tengok tak video bagaimana bagaimana manusia berada dalam rahim ibu dia. Ada kat YouTube, yang mana saya pun lupa nak share link dia. Maka bila kita teliti, bila kita hayati, bila kita perhati apa yang kita mampu ucapkan, firman Allah pada hujung ayat yang ke-14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian bagi Allah semata-mata. Kenapa? Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Dan yang dahsyatnya tak pernah sama. Manusia bila buat sesuatu, sama je bentuk dia. Kadang-kadang kalau manusia buat kereta tu dengan izin Allah, dia punya sama je. Cuma tambah sikit mata dia punya lampu, tambah sikit dia punya sport rim, dah jadi jenama lain. Tapi sama je bentuk dia. Manusia habis idea. Tapi kita lihat di Facebook ada 209 orang, di TikTok ada 17 orang. Kalaulah pada waktu itu kita berjumpa, setiap daripada kita berbeza. Sikap dia, sifat dia, perasaan dia, rupa paras dia, hatta kembar seiras sekalipun ada perbezaan dia. Fatabarakallah. Dahsyat Allah. Fatabarakallah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, firman Allah. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15, lalu itu adalah fasa kita berada di dalam alam kandungan yang kita dah baca semalam. Kemudian firman Allah ayat yang ke-15, masih lagi pada surah yang ke-23 Al-Mu'minun, firman Allah selepas itu, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian sesudah itu engkau akan mati. Masuk lagi alam yang baru. Hidup adalah untuk mati. Hidup adalah untuk kembali. Kembali jumpa dengan siapa? Jumpa dengan pencipta kita, Allah yang Esa. Lalu kita hidup adalah untuk mati. Kita bukan hidup kekal selama-lamanya. Kita hidup sebab kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-16, bila kita dah mati, apakah fasa seterusnya? Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya pada hari kiamat engkau akan dibangkitkan semula. Maka secara ringkas Allah cerita dalam surah 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16, fasa-fasa alam-alam yang kita tengah lalui dan kita telah dan akan lalui. Maka inilah dia suratul Mu'minun ayat yang ke-12 hingga 16. Muka surat yang ke-73, maka kata penulis, betapa maha pemurahnya Allah dengan menganugerahkan kepada setiap manusia adanya akal fikiran, panca indera, yang mana akal dan panca indera ini sepatutnya digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk berfikir akan kebesaran Allah. Itu fungsi panca indera dan akal yang Allah berikan. Kalaulah tidak, kita gunakan untuk melakukan perkara yang Allah tak suka. Ada orang yang menggunakan matanya untuk melihat perkara yang Allah tak benarkan. Ada orang menggunakan telinga dia nak mendengar ghibah, mengumpat benda-benda yang Allah tak suka. Ada orang menggunakan lidah dia pada waktu itu untuk menuturkan perkataan-perkataan yang Allah benci. Ghibah, berdusta, sumpah palsu, menyakiti orang. Maka ada orang begitu. Ada orang menggunakan akal dia bagaimana nak menyakiti manusia, bagaimana pada waktu itu nak menjadikan Allah murka. Bukan itu tujuan dia. Maka Allah berikan akal fikiran, Allah berikan panca indera. Tujuannya apa? Adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Untuk kita mengenali dan menghayati keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu susunan ayat yang ke-14 yang kita baca dalam suratul Mukminun tadi pun sama. Bila kita dah menghayati dahsyatnya ciptaan Allah, daripada setitis air mani boleh menjadi ciptaan yang baru, maka apa lidah sepatutnya ucapkan? Fatabarakallah, hebatnya Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Itu tujuan panca indera, sentiasa nak mengkaji, melihat ciptaan Allah, kehebatan Allah. Sebab itu Allah sebutkan pada penghujung surah Yusuf, surah yang ke-12, surah Yusuf surah yang ke-12, pada ayat yang berapa sebentar? Ayat yang ke-105. Penghujung surah yang ke-12 ayat 105. Ayat 105 muka surat 248. Firman Allah, wa ka'ayyim min ayah fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Firman Allah, dan betapa banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Dekat mana adanya tanda-tanda ini? Fis samawat, dekat langit, wal ard, dekat bumi. Tapi malangnya kita berpaling. Yamurruna 'alaiha, firman Allah, kamu melewati, melintasi, nampak semua kehebatan keagungan Allah. Wahum anha mu'ridun, dalam keadaan kamu tak berikan perhatian. Maka sepatutnya panca indera digunakan untuk menambahkan keyakinan kepada Allah. Akal fikiran digunakan untuk pada waktu itu berfikir tentang kehebatan, keagungan Allah. Lagi kita melihat kepada kehebatan dan keagungan Allah, lagi kerdil kita akan rasa diri kita. Lagi bersifat hamba kelakuan kita. Lagi berperwatakan hamba pada waktu itu pertuturan kita, percakapan kita. Tapi kalaulah kita lupa nak melihat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, maka di situ jadinya kita sombong. Kita anggap diri kita besar, kita anggap diri kita hebat dan pada waktu itu melakukan segala-galanya. Dan orang yang sombong pasti akan binasa. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar ataupun ingin pada waktu itu untuk hadiahkan kepada sahabat dan teman, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada pertemuan yang lain esok. Sebentar. Esok saya rasa saya tak sempat nak buat hayati Quran sebab esok jam 8.30 pagi ada topik Jumaat. Saya ada topik Jumaat di IKIM FM jam 8.30 pagi dengan tajuk Kasih Sayang Allah. Dengan nak datang dalam keadaan wangi dah. Okey, tadi dia busuk. Tadi dia tak mandi, ni dah mandi dah. Okey. Sekejap je. Lalu esok tak ada hayati Quran, namun saya harap sahabat-sahabat dapat bersama dalam topik Jumaat di IKIM FM. Dan saya akan sharekan link live dia jika ada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Dan kepada yang baru join, kalau rasa bermanfaat, insya-Allah ini adalah program kita setiap hari, 2 program. 8.30 pagi hayati Quran dan jam 6 petang untuk tempoh setengah jam buku Mahsyar. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Atiyah, moga jadi insan yang salihah, berjaya dunia. Tengok dia doa. Amin. Okey, terima kasih semua.